Bismillah, walhamdulillah, wa salatu ala Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian, pada malam ini saya akan membincang tentang fenomena orang agama yang banyak memperkatakan tentang hukum hakam Islam, membuat hukum, menghukum itu, menghukum ini, seolah-olah mereka itu menjadi Tuhan. Dan kalau kita mengikut Al-Quran, kita akan dapati bahawa Al-Quran memanggil golongan agama ini sebagai pendusta, orang yang berbohong, orang yang bercakap dusta atas nama Allah. Seperti disebut dalam surah An-Nahl ayat 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Yang bermaksud dalam bahasa Melayu iaitu وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ, jangan menyebut, jangan mengata-ngata apa yang disebutkan, apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kamu, suatu pembohongan, dengan mengatakan bahawa itu halal dan itu haram, kerana itu adalah menjadi hak Tuhan, bukan hak kita, bukan hak manusia, bukan hak ustaz, bukan hak ulama. Nak mengatakan itu halal, itu haram, kecuali sekiranya Allah dan Rasulnya mengatakan begitu. Litaftaruna 'ala Allahil kadhiba, untuk berbohong di atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan sesungguhnya mereka yang berbohong, yang berdusta atas nama Allah tidak selamat, tidak menjadi orang yang selamat esok di akhirat esok. Jadi kalau kita lihat di sini, dan ada lagi ayat-ayat lain yang saya tak sebut di sini, iaitu yang berhak nak menghukumkan halal dan haram itu Allah. Allah sahaja. Ada ulama mengatakan bahawa Nabi pun tidak menghukumkan halal haram. Ada juga ulama mengatakan begitu. Ada ulama mengatakan Nabi boleh, berhak untuk nak menghukumkan halal dan haram. Dan di sini supaya tidak keliru, saya katakan bahawa hak yang menghukumkan halal dan haram itu Allah dan Rasul saja, bukan orang lain. Ini dalam Al-Quran. Tetapi sayangnya perkara itu tidak diiltizam, tidak dipegang oleh orang kita. Kalau kita lihat bahawa golongan agama, semua orang, boleh katakan kebanyakan orang lah, akan mengatakan bahawa itu haram, ini haram, itu menyebabkan dalam hidup kita ini perkara haram adalah lebih banyak daripada perkara halal dan perkara harus. Padahal di dalam Al-Quran, buka Quran, buka hadis, perkara yang haram itu adalah amat sedikit, boleh dibilang dengan tangan sahaja. Tetapi yang lebih banyak adalah perkara harus, perkara yang halal. Paling banyak sekali. Perkara yang tidak ada hukum. Al-bara'ah al-asliyah, yang asal semua mana ibahah. Itu yang sebenarnya di dalam al-Islam. Tetapi oleh kerana ada orang agama ini bertindak mengeluarkan hukum dengan mengguna bermacam-macam cara, sama ada dengan qiyas, sama ada dengan ijtihad qiyas, sama ada dengan macam-macam mekanisme yang ada dalam fiqh, dan mereka menyamakan hukum yang mereka ijtihad itu seperti dengan hukum Allah. Dipanggil halal dan haram juga, dipanggil hukum Islam juga. Ini menyebabkan mana berlaku, mana begitu banyak lagi berlambak hukum-hukum yang dibuat oleh para ulama ini secara ijtihad, tidak muktamad sebenarnya,
menjadikan hukum itu sebagai seperti dipanggil sebagai hukum syariah, dipanggil hukum Islam, dipanggil seperti juga dengan hukum Tuhan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini dan juga berlaku pada masa lalu. Dan kalau kita buka kitab lama, kita buka kitab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, kita akan dapati bahawa mereka ini, Imam Syafi'i dan lain-lain imam mazhab, ulama mazhab, kita akan dapati bahawa mereka tidak menghukum halal, tak kata halal. Mereka tak akan kata ini halal, itu harus, ini halal, itu haram, tak kata begitu. Sebab mereka berpegang dengan ayat ini, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba. Ini mereka pegang dengan ayat ini, hadza halalan wa hadza haram. Dia berpegang dengan ayat ini. Tetapi ulama selepas mereka memang berijtihad. Apa yang mereka ijtihad juga mereka kata halal dan mereka kata haram. Bukan saja yang Nabi kata ataupun yang Nabi hukum ataupun yang Allah hukum di dalam Al-Quran. Kalau kita pergi kepada Imam Syafi'i, kalau benda yang tak bagus, yang kita panggil haram sekarang ini, perkara yang tak bagus tapi tidak ada di dalam Al-Quran, dia akan berkata, ana akrahu hadza, aku tidak suka perkara itu. Ana atahabbatu an hadza, aku mengelak daripada perkara itu. Itu perkara haram, perkara yang bukan perkara haram, perkara yang tak baik, yang serupa juga dengan perkara haram, tetapi tidak disebut oleh Tuhan. Dia tidak menghukum. Imam Syafi'i, Imam Maliki dan lain-lain ulama mazhab ini tak menghukum. Sebaliknya, dia akan berkata, itu kurhun. Perkara itu mana akrahu, mana aku tidak suka. Maka jadi hukum kemudian, jadi hukum makruh. Yang kita panggil sekarang ini makruh. Makruh itu adalah merupakan hukum haram di kalangan ulama. Zaman dulu, zaman sekarang tidak jadi begini, tidak jadi begitu lagi. Zaman sekarang yang haram itu hukum yang tak boleh kita nak buat. Makanan kita tak boleh makan. Yang makruh itu kalau kita makan tidak berdosa. Kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau gitulah mana maksudnya hukum makruh. Kalau hukum harus artinya jadi terbalik sekarang ini. Sekarang ini hukum makruh itu sendiri sudah hampir tidak ada dalam fahaman orang sekarang. Kalau makruh itu tidak ada lagi. Ada semua jadi haram semua. Sebab mereka tidak membezakan di antara hukum Allah dan hukum manusia. Begitu juga sunat. Hukum sunat, kita panggil ada hukum sunat kan, hukum sunat. Tapi sekarang sunat itu sudah jadi sunnah, sudah jadi macam wajib, kena buat. Ini yang jadi masalah di kalangan orang Islam pada hari ini. Dengan itu saya apabila kita melihat dan kita tak dapat nak mengelak dari perkara ini, kerana apabila ada ulama-ulama selepas ulama mazhab berijtihad mengatakan ini haram dan itu haram. Jadi saya buat pembezaan di antara hukum halal yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qat'iyatus subut wad dalalah, secara mu'tamad, dan disebut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita panggil ini hukum Islam atau hukum Allah. Hukum Allah, hukum asal. Tapi kalaulah haram ijtihad yang dibuat oleh ulama, tapi ini susahlah. Kalau hukum haram yang dibuat oleh hukum halal dan hukum haram yang dibuat oleh ulama, dua-dua ini sama. Hukum halal atau hukum haram yang dibuat oleh para ulama, yang diijtihad oleh mereka, sama ada berdasar kepada nas dengan qiyas ataupun dengan guna mekanisme yang lain. Ada qawaid al-fiqhiyah seperti sadduz zara'i, masalah al-mursalah, apa semua ini panggil mekanisme fiqh. Ini semua kalau mereka berhukum begini, saya panggilkan mereka hukum ini. Kalau haram, saya panggil haram al-ijtihadi, iaitu haram ijtihad.
Kalau halal pun halal ijtihad. Tapi halal tidak masalah sebab asul asya, mana asal segala perkara itu adalah ibahah, harus. Tapi yang kita jadi masalah adalah masalah haram. Ya, kita tengok sekarang ini ulama tidak membeza di antara yang Allah mengharamkan dan yang ulama yang mereka mengharamkan. Tak beza sekarang ini. Inilah yang jadi masalah dalam masyarakat pada waktu ini. Kita berhadapan dengan masalah betul-betul. Pergi ke mana-mana, buka ceramah, kita akan dapat haram, masuk neraka, terus menjadi Tuhan. Seolah-olah mereka tahu. Kan kita orang Islam, kita tengok khawatim di akhirnya itu. Bukan kita tengok waktu ini, sebab manusia memanglah ada yang macam-macam, ada yang berdosa, dosa kecil, dosa besar, tapi di akhir besok khawatim dia itu baru kita boleh hukum. Tapi dia tak, ini berdosa, masuk neraka. Kamu tak buat ini, berdosa, masuk neraka. Padahal kadang-kadang dosa itu adalah bukan dosa yang dianggap besar, dosa kecil yang dipanggil lamam sahaja. Jadi bukanlah diambil kira ataupun akan dihitung dosa-dosa kecil ini, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok. Dan kata ulama, dosa-dosa kecil ini dipanggil lamam. Lamam ini adalah merupakan dosa kecil yang terhapus dengan air sembahyang sahaja. Tetapi ulama tak boleh pergi ke mana-mana, kalau terlihat perkara-perkara yang tidak baik, mengatakan ini berdosa, terus berdosa, dan menghukum orang dengan macam-macam hukuman. Ini yang berlaku dalam ceramah, berlaku dalam anda pergi ke masjid, pergi dengar sembahyang Jumaat pun akan bertemu dengan hukum hakam begini. Hukum hakam orang yang tidak dapat membezakan di antara hukum Allah yang mu'tamad dan hukum ijtihad. Dengan itu saya sendiri di sini apabila saya menilai perkara ini, jadi saya perlu memberi kenerangan kepada semua bahawa kita perlu beza. Tapi ini susahlah kalaulah anda tidak tahu, tidak dapat membezakan di ayat Al-Quran, yang manakah ayat Al-Quran yang mu'tamad, yang mana tidak mu'tamad, yang hadis sendiri, mana hadis kuat, mana hadis dhaif. Kalau orang tidak begitu mengetahui tentang semua ini semua, menyebabkan mereka keliru, tidak faham, tidak dapat membezakan di antara perkara yang betul-betul halal, yang betul-betul haram di sisi Allah, dan satu lagi pula merupakan halal dan haram secara ijtihad. Tapi seperti saya sebut tadi, tentang halal tidak masalah sebab segala perkara asalnya adalah merupakan halal ataupun ibahah ataupun harus. Tapi yang jadi masalah ialah haram. Haram yang sedikit saja di dalam Islam, yang amat sedikit sangat disebut di dalam Al-Quran, tapi menjadi banyak sekarang ini kerana ada ijtihad para ulama dan mereka menghukum haram itu secara sembrono berdasarkan kepada kaedah-kaedah fiqh yang saya sebut tadi ataupun mekanisme fiqh yang saya sebut tadi. Ya, itulah menjadi masalah kepada kita semua, menyebabkan kita hidup dalam dunia ini penuh dengan perkara-perkara yang haram. Padahal dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam perkara yang halal itu adalah paling banyak, perkara yang harus itu ada paling banyak, perkara yang tidak ada hukum itu adalah banyak sekali di dalam Islam. Tetapi terbaliknya, apabila kita lihat dalam masyarakat ini, kalau kita dengar ceramah-ceramah golongan ustaz yang merhukum, tidak membeza di antara hukum Allah dengan hukum ijtihad mereka ini, maka menjadi semuanya haram. Banyak, bukan semualah, banyak sekali haram. Haram. Jadi anda boleh lihat di sini dalam ceramah, dalam Facebook, dalam YouTube pun akan bertemu dengan golongan agama yang mengguna pendekatan sebagini. Kalau anda tengok dari segi politik pula akan bertemu lebih pelik, lebih ganjil lagi. Waktu mereka kuat dalam politik, mereka
dalam kumpulan politik yang dianggap politik Islam misalnya akan menghukum pihak lain, bukan hukum Al-Quran, bukan hukum hadis, tapi hukum politik mereka, hukum kepentingan politik mereka, akan menghukum pihak lain sampai kepada kafir, sampai kepada murtad, sampai kepada syirik jahiliah dan macam-macam. Dan ini berlaku di semua negara Islam. Dan berlaku semua dengan semua pergerakan Islam dan parti-parti Islam di negara Arab. Tetapi apabila kumpulan ini berkuasa, kumpulan ini naik menjadi kuasa, seperti ada di Timur Tengah sana, sudah berubah habis. Berubah. Jadi segala yang dianggap haram dulu sudah menjadi halal. Inilah yang jadi masalahnya. Sebab ini adalah kepentingan politik. Dengan itu saya selalu mengingatkan saudara-saudari semua, golongan agama yang ada dalam politik, sekiranya mereka mengeluarkan pandangan, mengeluarkan fatwa, nilailah sebaik-baiknya. Itu pesanan saya sejak bila-bila. Jadi kalau kita lihat, tak kiralah golongan agama manapun, pembangkang ke ataupun kerajaan ke, apabila mereka ada dalam kumpulan politik, mereka akan berijtihad ikut pergerakan politik mereka, ikut parti politik mereka. Jadi halal dan haram, harus dan makruh itu adalah berdasarkan kepentingan politik mereka. Dengan itu kita perlu berhati-hati. Tapi macam mana pun begitulah saudara-saudari semua. Memang saya tahu bahawa ia amat susah bagi kita sekarang ini untuk nak membezakan di antara halal yang betul-betul halal daripada seperti disebut di dalam Quran, haram seperti disebut di Quran, kerana kita, ulama kita sekarang ini, golongan agama kita sekarang ini, ustaz sekarang ini tidak membuat pembezaan di antara kedua-dua itu. Tapi yang saya boleh katakan di sini, anda perlulah guna kebijaksanaan sendiri. Kalau boleh, belajarlah lebih banyak lagi tentang hukum hakam, bagaimana pembuatan hukum hakam, bagaimana istinbat hukum hakam daripada Al-Quran, mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran. Kalau hukum itu merupakan hukum yang tetap sebut di dalam Quran, tidak ada tafsiran, tidak ada huraian, tidak ada ijtihad daripadanya, maka kita anggap itu adalah merupakan hukum Tuhan yang sebenar. Kalau halal itu daripada Tuhan, kalau harus daripada Tuhan, kalau makruh pun daripada Tuhan, kalaulah haram pun haram daripada Tuhan. Gitu. Tapi kalaulah dilakukan pentafsiran mengguna mekanisme kaedah fiqh itu, maka ini ijtihad. Ini ijtihad, bukan hukum mu'tamad, tidak. Hukum ini adalah berdasar kepada kaedah itu, mekanisme itu, dan hukum ini boleh diterima, boleh ditolak, boleh diterima, boleh ditolak. Dengan itu, saudara dan saya semua, saya sentiasa membawa kepada anda pelbagai pandangan dan memberitahu bahawa perkara ini ada di dalam Al-Quran. Dan perkara ini tidak ada di dalam Quran, tapi ia merupakan ijtihad ataupun ia merupakan pandangan ulama, dan ulama ini berbeza, ulama itu berbeza pandangan. Begini saya lakukan supaya kita semua boleh hidup dengan secara lebih tenang, tidak dikepung oleh begitu banyak hukum hakam yang menyebabkan kita hidup kita susah. Sebab Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang susah. Tapi kalau anda mau hidup dalam kesusahan boleh juga, iaitu ambillah hukum hakam fiqh ini sebagai seolah-olah ia hukum mu'tamad. Itu memang habis. Kalau anda berpegang hukum fiqh ini adalah faham hukum yang dibuat oleh ulama. Kalau anda berpegang hukum ulama ini sebagai hukum mu'tamad, hidup anda akan susah. Anda pergi ke mana-mana susah. Khususnya kalau anda berpegang dengan mazhab Syafi'i, kan ada masalah begitu besar sekali. Tapi kalau anda berpegang dengan mazhab Hanafi, akan dilihat kelonggarannya banyak sekali. Tapi ramai orang tak berminat. Tapi itulah mazhab yang paling besar di seluruh dunia.
Begitu juga kalau pergi kepada mazhab Maliki, dari segi makanan Maliki juga terbuka, luas. Tak sama dengan mazhab Syafi'i. Dengan itu saya memang membawa pandangan ini semua supaya kita semua dapat tahu bahawa Islam itu luas, dan dalam keluasan ini juga munculnya apa yang dipanggil yusur fil Islam, mudah di dalam Islam. Yang payah-payah ini bukan hukum Tuhan, yang susah-susah ini bukan hukum Nabi, tapi adalah hukum ulama yang mereka sendiri meletakkan diri mereka seperti Nabi, seperti dengan Tuhan, membuat hukum haram begitu banyak sekali. Dan inilah yang menjadi masalah kepada kita semua. Ya, itulah sahaja yang saya dapat bagi penjelasan pada malam ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran ini setiap hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.